wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita pada tengah hari Zuhur yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah di Masjid Bandar Rincing. Terima kasih pada Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, imam, seterusnya juga kepada para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, seterusnya anak-anak qaryah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini buat kesekian kalinya lah, saya pun dah lama tak bertandang ke masjid ni. Dulu pernah beberapa kali lah kuliah maghrib pun dia rakaman al-kuliah pun pernah di sini. Dan pada kali ini pertama kalilah kita bersua sejak daripada Covid ni berlaku. Jadi alhamdulillah dapatlah kita bersua muka, dan moga-mogalah keadaan ini berpanjangan dan berterusan dan tidak lagi berulang sebagaimana yang tahun sudah, tuan-tuan ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Ada muslimat tak ada muslimin saja ya? Ada. Di mana belakang? Oh, di luar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada tengah hari ini insya-Allah saya akan kongsikan satu tajuk, mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk makluman juga, penonton-penonton kita di luar sana pun ramai juga ni yang menonton menerusi live Facebook. Yang ni pun Facebook juga Tuan Haji, ni Facebook juga. Facebook di sana. Dan terima kasih kerana sudi menonton, dan mohon untuk share video ni, moga dapat ditonton rakan-rakan kita yang lain juga, insya-Allah ya. Cuma kalau menonton daripada rumah ni, dia bolehlah baring sambil tidur kan, menengok tu, tak macam duduk di masjid. Dapat i'tikaf dan banyak lagi lah fadilat-fadilat lain. Tapi tak apalah, moga ilmu tu sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita adalah tentang manusia kepala batu. Dia bunyi kasar sikit tajuk tu. Orang sekarang ni dia kena straight sikit lah, berkiah sangat sampai tak sampai maksud. Manusia kepala batu bagi, dia faham sikit. Jadi apakah yang nak dimaksudkan, yang nak dihuraikan oleh saya pada tengah hari ini? Sebenarnya ia adalah satu daripada iktibar, daripada kisah yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Quran, dialog-dialog yang berlaku di antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya dan juga dengan makhluk yang namanya iblis. Maka banyak iktibar yang dapat kita keluarkan, yang dapat kita pelajari daripada dialog yang kita pun biasa dengar, yang Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah daripada ayat 30 hinggalah ke beberapa ayat selepas daripada itu. Jadi pelan-pelan kita tengok dan kita hayatinya bersama tuan-tuan semua, mana yang dikatakan sebagai manusia kepala batu tu, kita nak ambil part mana tu. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam Quran ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Allah Ta'ala berfirman pada ketika itu di hadapan para malaikat. Dan cuma pada ketika itu malaikat agak nak bertanya pada Allah tentang, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah ya Allah nak menjadikan makhluk yang mereka ini saling menumpahkan darah, wa yasfikud dima, yang gaduh, menumpahkan darah, berperang semua ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ni, maknanya seolah macam nak bagi taunya, kami ni dah cukup dah ni, dah bertasbih memujimu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikatku sekalian semua, aku lebih tahu akan apa yang kalian semua tak tahu. Kalau kita bahasa sembang kita hari ni, tengok dulu, jangan banyak tanya lagi, tengok dulu, aku lagi tahu tentang apa yang aku akan bakal buat. Itu ayat yang kita pun dah biasa dengar. Cumanya tuan-tuan, dalam banyak-banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi itu
Mungkin juga pernah timbul persoalan, orang tanya, mana malaikat tahu bahawa manusia ini akan bertumpah darah, berperang, bergaduh, yang sebagaimana berlaku hari ini lah. Mana malaikat tahu? Padahal Nabi Adam belum lagi diciptakan. Kalau kata di peringkat tu baru proposal, baru di peringkat nak diciptakan, belum cipta lagi, tapi perangai dah tahu. Mana malaikat tahu? Walaupun ada banyak perbincangan para alim ulama mengatakan bahawa dahulunya sebelum manusia ini diciptakan, iaitu Nabi Adam, yang telah pun menghuni, yang berada di alam ini ataupun di bumi ini adalah di kalangan jin-jin. Yang mana jin ini dia punya sifat kelakuan atau karenahnya lebih kurang macam manusia juga. Kuat gaduh, membangkang siang malam, bertengkar, tak puas hati itu ini, report sana sini, tak puas, ada sentiasa. Maka dia punya CP-CP perangai itu ada, dan ditegaskan lagi atau dikuatkan lagi dengan ayat Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah. Kata ulama, kenapa Allah mulakan dengan jin dulu? Kenapa tak manusia dulu? Manusia kan khalifah, kenapa jin dulu? Berkemungkinan kerana kalimah jin tu diletakkan terlebih awal kerana dia, kalau nak ikutkan, mungkin dia itu adalah makhluk yang senior berbanding kita. Dia lebih awal lagi. Maka selebihnya wallahu alam, serahlah pada Allah Taala akan maksud yang sebenar. Itu perbincangan di kalangan para ulama. Kita nakal saja. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, antara makhluk-makhluk Allah, antara malaikat yang juga pada waktu itu adanya iblis. Kita cuma jangan salah faham. Iblis yang mungkin ada setengah orang dia sebut dulu iblis ni dia sama dengan malaikat. Kita nak betulkan bahawa iblis dia bukan dari malaikat. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa iblis diciptakan atau iblis dari kalangan jin. Dia bangsa jin. Malaikat dari cahaya, iblis bangsa jin. Kalau dia ada IC tu dia bukan Bumi Putra, dia bukan Melayu apa ni, bukan. Dia jin. Dan jin mimmarijin minnar, ciptaannya itu daripada api. Surah Ar-Rahman ada sebut. Jadi cuma yang kita pernah dengarnya adalah bila Allah nak menciptakan makhluk yang namanya Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini, ataupun yang Allah Ta'ala nak ciptakan itu, maka timbullah perasaan-perasaan yang kurang senang, khususnya pada iblis itu sendiri. Dia tak suka. Dia rasa macam kedudukannya itu tergugat dengan kewujudan Adam. Tu yang rentetan selepas daripada tu suruh sujud tak mau tu. Dia rasa macam kedudukan dia itu tergugat dengan kehadiran Adam tu, macam satu yang menggoyang dia. Maka sifat pertama boleh kita belajar, bagi yang mencatat, yang pertama sekali, nombor satu, pasal ada orang kadang dia pegang pen daripada tadi, apa nak tulis ni, tak sampai point lagi ni, duk iblis, duk jin apa, tak tulis lagi ya. Yang pertama sekali adalah makhluk yang namanya iblis ini, dia makhluk yang juga bersifat dengki. Dia dengki. Kalau dalam bahasa Arab disebut hasad. Al-hasad. Hasad tu apa? Hasad tu dengki lah. Bagi kita orang Melayu tak cukup dengan dengki. Dia pibuh perkataan hasad pula ke depan. Hasad, dengki. Dengki kuasa dua. Dengki sungguh. Dengki sungguh. Lagi orang meluat lagi, dia pibuh PhD lah. Penyakit hasad dengki. Tu semua PhD punya orang tu. Marah sangat nampak tu. Tapi tak apalah, dalam peristiwa ini ataupun keadaan ini, iblis dia berasa dengki. Dia berasa macam lepas ni maknanya yang segala serba-serbi apa nikmat Adam lah dapat, kita ada dah. Dia berasa dengki, dia berasa kedudukan dia goyang. Tuan-tuan kena ingat, kalau selain pada iblis lah, di kalangan manusia pun, kalau datangnya dengki lintas dalam hati, adakah dia berakhir setakat dengki duk tension seorang ke? Tak. Dia akan dizahirkan dengki itu dengan pelbagai tindakan dengan orang yang dia dengki tu. Memfitnah, memburukkan, membawang, apa lagi, menjatuhkan, mengaibkan orang yang dia dengki. Macamlah aku tak tahu dia tu, sekarang baru dapat berkopiah.
Dulu kau tahu tak, zaman dia belum pencen, malah cakap lah Ramadan. Tapi tapi malah cakap juga. Gaya awal macam tak mau cakap. Dia berbulu sangat kot dalam hati, rasa geram. Nak cakap juga. Perasan tak? Dia dengki ni, dia tak berakhir setakat sakit hati seorang. Dia akan terzahir dengan mulutnya, WhatsAppnya, komen Facebooknya. Tanda orang dengki lah. Kalau jenis dengki, tension seorang, tidur lena, selesai. Ini dia menggeletar satu badan. Dia tak puas hati. Kedudukan dia akan dirampas oleh orang tersebut. Mula nak memburuk tu. Itulah yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru hatab. Kata Nabi, sesungguhnya dengki akan merosakkan atau memakan semua amal-amal kebaikan yang tuan-tuan tarawihnya, Qurannya, sedekahnya, apa sajalah kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan dah buat selama ini, semua itu akan rosak, punah, musnah, lenyap hanya kerana dengki saja. Sebagaimana Nabi siap bagi metafora lagi, bagi contoh lagi, seperti api yang marak membaham kayu-kayu kering. Musim panas-panas macam ni, kalau orang kampung-kampung sedap bakar sampah ni, tengah panas, lepas hujan tak bakar, dia kayu api daun-daun kering tu, cucuh sikit tak payah pakai tayar lah. Orang dulu kan pakai gunting tayar nak bagi api tu hidup cepat, tak payah pakai tayar, tak payah, cucuh ke daun dah boleh marak dah api. Begitulah hancur semua amalan kita kalau adanya dengki. Maka kalau ditanyakan sifat buruk pertama dalam kalangan makhluk di dunia ini, perangai apa? Perangai dengki lah tuan-tuan. Itu salah satunya. Habil, anak Nabi Adam, dibunuh oleh abang dia Qabil, juga kes apa? Kes apa? Dengki ya. Dengki. Habil ada saudara perempuan, Qabil ada saudara perempuan. Zaman dulu boleh menikah sama adik-beradik. Dululah syariat dulu. Lah dah dalam dunia ni dia orang je manusia. Boleh lah, tapi syariat tu dah terangkat dulu. Tapi kahwin pun dia kena bersilang. Tak boleh kahwin dengan kembar sendiri. Qabil tak puas hati pasal yang dia kena kahwin tu tak cun, tak lawa lu. Ini dapat dia nak saudara dia sendiri yang kembar dia perempuan tu cun, tapi satu dia banyak kes, satu yang keduanya dia tak puas hati asal buat korbannya yang kilat datang sambut tu yang Habil punya, mau tak ambil yang Habil, yang dia semua hak lembu kuruh-kuruh, yang OKU, yang kalau yang expired semua dia bagi. Allah Ta'ala tak terima lah, lagi dia bertambah dengki tu. Lalah hempuk kepala adik dia itu dengan batu. Maka kematian atau pembunuhan itu juga berpunca akibat perasaan dengki. Settle. Itulah dia. Maka perangai pertama boleh kita belajar pada petang ini, nombor satu, maka jauhilah sifat dengki itu daripada diri kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar akan umatnya kita ni semua bagaimana untuk nak membendung. Dia dengki ni dia tak boleh nak hilang. Tuan-tuan carilah farmasi, ada ubat dengki tak? Ini bukan cerita kecil manis darah tinggi kolesterol. Itu gagah lagi, boleh carilah penawar. Dan kalau dengki ni tuan-tuan, rajin duk belajar kitab penawar bagi hati pun belum tentu. Kadang tengah belajar kitab penawar bagi hati pun dia dengki dengan ustaz tu, settle. Tak padan dengan belajar kitab penawar bagi hati, tak tawa-tawa juga hati tu. Jadi apa dia punya kaedah dia yang Nabi ajar, salah satunya adalah tiap kali kalau nampak orang, kawan, keluarga, rakan sejawat, jiran dapat nikmat, annah tahu, ucapkanlah tahniah kepada dia. Kerana apa? Kerana mengucapkan tahniah dapat menghapus dengki dari hati. Betul tak? Dia orang nak jadi dengki ni, orang yang sama label, kontraktor sama kontraktor. Betul tak? Dia apa lagi? Cikgu sama cikgu, makcik kantin sama makcik kantin, peniaga bazar sama peniaga bazar. Aku roti john, kau roti john, pasal kau punya roti john lagi beratur panjang.
Aku punya bawang lagi banyak. Memanglah kau bawang banyak, dia daging banyak. Mestilah orang pergi kat dia. Tanya lah, tak faham lah. Dia akan dengki ni orang yang sama level. Dia tak jadi peniaga bazar dengki dengan ustaz. Lain bidang. Dia tak kena. Pasal apa kau dengki dengan ustaz? Ustaz ramai orang dengar. Saya orang tak datang beli. Tak kena. Dia dengki ni orang sama bidang. Grade 44 sama 44. Gawai sama pegawai. Jusa sama jusa. Dia makin tinggi dah tu. Dia makin tinggi dah. Lain lagi sampai ke atas sana. Maka kalau kita boleh nampak ada orang yang sama dengan kita, tapi dia dulu dapat nikmat, ucap tahniah kat dia. Walaupun dalam hati ni rasa, bilalah aku nak dapat macam kau. Ucap tahniah. Dapat cucu, tahniah. Apatah lagi menikah pula, dia dulu dapat anak, tarikh kahwin sama. Dia dulu boleh anak dulu. Tahniah lah, doa kita pula lama tak dapat gini, doa lah kita pula tahniah itu. Walaupun bini dia tu bekas makwa dulu. Lagilah bertambah meluat. Tuan-tuan ni tengok drama banyak ni. Jadi Nabi ajar ucaplah tahniah kat dia. Masuk kerja sama, dia dulu beli rumah, tak main sewa lah, beli dah rumah tu. Kata dekat Tasik semua kata beli tu. Contohlah Eko, Majestic lagi dia beli. Tahniah lah, tahniah. Gitu. Jadi bila mengucap tahniah pada orang, dapat menghalau dengki daripada hati. Itu satu. Yang kedua yang boleh kita belajar daripada peristiwa yang berlaku ini, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya makhluk-makhluknya itu sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dalam erti kata sujud hormat, bukan sujud sembah, sujud hormat. Maka yang dapat kita pernah belajar sebelum ini, semuanya sujud, akan tetapi yang mengelak, yang menghindar diri daripada sujud itu adalah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah Ta'ala, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam. Maka malaikat pun tunduk, semua buat seperti yang Allah titahkan. Kecuali iblis saja. Iblis saja aba wastakbara. Malaikat dia tunduk, dan sifat malaikat pun kita semua tahu dah. La ya'sunallah, tidak akan pernah ingkar pada Allah. Itulah dia buat. Tuan-tuan janganlah duk ingat nanti buat perangai tak senonoh selama hidup, nanti mati ikut takdirnya. Na'udzubillah lah, minta jauh lah. Kalau takdirnya neraka, agak boleh bincang kot, sembang tepi kot dengan malaikat jaga pintu neraka tu. Kira halal lah. Time tu tak teringat pula. Lepas dengan ceramah baru tahu kata haram. Sebelum tu tak tahu pula kata haram. Kau sembang. Kau ingat malaikat boleh buat kau tim semua? Tak ada. Time tu tak ada sembang tepi ya. Tak ada macam dunia manusia ni lain. Malaikat tak ada. Itu je lah. Azab lah. Kalau Tuhan bagi pengampunan, itu engkau punya rezeki lah, diampun Allah. Akan tetapi iblis, dia bersifat dalam keadaan dia enggan, dia ingkar, dia tak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Pelajaran yang kedua yang boleh kita ambil ialah iblis inilah sifat makhluk yang namanya kepala batu, tuan-tuan. Degil, keras kepala, keras keng. Itu kapla batu juga ada duduk tu, kapla batu. Apa masalah? Sujudlah, tunduklah. Tuhan suruh buat je lah. Tak mau. Dia keras. Dia keras sungguh. Keras pedal. Apa lagi? Cukuplah tu. Tu pun dah faham dah tu. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Dia keras sungguh lah. Walaupun dah didatangkan dalil ke, hujah ke, tak nak terima juga. Ngelak. Ada lagi alasan dia lain. Di kalangan manusia pun memang ada macam tu. Memang ada, tuan-tuan. Tak payahlah nak kata tak ada kuasa tu iblis kot. Ada yang mewariskan perangai macam tu, kepala batu, tuan-tuan. Cakap pun tak mau. Kalau di zaman Nabi Musa alaihi salam, terkenallah manusia yang paling kepala batu sekali, tuan-tuan, namanya Firaun, tuan-tuan ya.
Dia sebenarnya istilah orang keras kepala ni, orang kepala batu ni, dia bukan istilah yang baru kita duk sebut kerana geram tu. Kepala batu dah lama disebut. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia yang paling dibenci oleh Allah Taala dalam dunia ini adalah orang yang keras kepala, suka membetengkar, suka membangkang. Itu perangai dia. Degil, itu manusia paling Allah benci sekali. Dia keras. Dia kalau orang yang berpegang pada prinsip, teguh jiwa dia, datang semayang walaupun kadang badan tak apa sihat, anak cucu pujuk tak payahlah, mayang rumah sudahlah, imam interim rumah, sambung kontrak tahun lepas, sambung di rumah dengan tak larat tu, dia gagah gak, keras gak nak mari juga. Itu bagus pendirian. Ini orang kok mana pun cakap macam mana pun dia tak boleh terima, dia nak melawan manjang. Itu perangai iblis. Dan kalau di zaman Nabi Musa alaihi salam dulu, Firaun tu yang datang ceramah, dia bukan penceramah yang tadi sebut sampai 10 penampilan tu, dahsyat sungguh. Tak payah baca pun tak apalah, segan saya. Bukannya apa pun, semua penceramah ya pun majlis beza. Nabi Musa yang datang ceramah tu bukan Haji Musa, Nabi. Nabi Musa kot datang ceramah tu. Tak cukup Nabi Musa, Nabi Harun datang lagi, datang untuk nak mengisahkan Firaun tu. Keras dia, keras sampai dah lah, kalau kata diri tu tak terima kebenaran tu, tak payahlah nak belagak sangat. Belagaknya dia itu sampai dia mengaku diri dia tu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tinggi, akulah Tuhan yang tinggi. Punyalah dahsyatnya dia sampai dia nak mati, barulah terdetik dalam hati dia tu. Dia kata apa? Allah Ta'ala rakam dalam Quran, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa, dengan Tuhan Bani Israel. Tapi itu dipanggil taubat Firaun, tak ada dah. Kan masa dia dah ditenggelamkan tu kan, dia baru sebut aku beriman Tuhan Musa, Tuhan Bani Israel. Panjang statement. Cakap je lah aku beriman dengan Allah. Ini juga ulama buat satu kesimpulan. Manusia jenis keras kepala ni, manusia jenis kepala batu ni, degil ni, sampai mati dia takkan sebut Allah. Dia sanggup memilih untuk cakap yang panjang-panjang lagi. Apa masalah kau cakap je lah Allah Ta'ala, cukup aku beriman dengan Allah, amantu billah, settle. Tapi itulah, sampai nak mati pun sombong lagi, tak mau sebut Allah. Maka kata ulama, mana-mana manusia dalam dunia ni jenis tak suka berzikir, berat sangat mulut tu nak sebut Allah, kena cek balik lah dia punya tahap kekerasan kepala dia. Oi, keras juga bang, kepala batu aku ni suruh menyebut zikir pun tak mau ni. Dah luang masa 3-4 minit wirid sekejap dengan imam pun tak mau ni. Harap sendiri wirid, takut tidur. Ni imam dah pimpin dah wirid, takkan tak boleh duduk sekejap 3-4 minit mah. Tak ada tangan doa, tak mau. Atau ketika dapat nikmat, dapat rezeki, susah kan nak sebut alhamdulillah. Sibuk nak sebut yang lain. Tahniahlah anak cemerlang periksa baru ni. Biasalah kita ni tuition hantar ini kelas tu, ini masuk ini online ni, cikgu ni memang mudah bagi makan kismis, nak makan air zam-zam 6 botol, bagi mana benda-benda. Boleh tak simpulkan semua tu alhamdulillah dulu. Lepas tu bubuh lah, lepas tu kau bagi makan kurma 7 kotak ke, kismis minda ke, bubuh. Letaklah alhamdulillah tu dulu. Maka bagi mana-mana orang jenis tak suka letakkan kalimah Allah tu di depan, pun tanda-tanda kepala batu kat tu. Dia tak mau juga mengaku yang Allah penyebab dia dapat benda tu semua. Dia tak mau mengaku juga. Tu sifat dia. Tapi tak apalah tuan-tuan, yang berlalu tu biarlah berlalu. Tapi ia tetap menjadi pengajaran untuk kita. Jahat, ganas, degil, kepala batunya Firaun, tuan-tuan kena sedar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu kalimah, kata Nabi, kana haza fir'auna hazihil ummah.
ini juga Fir'aun untuk umat ini. Bukankah Fir'aun sudah mati, sudah pun simpan sama museum? Tapi di zaman Rasulullah SAW, Nabi kata ini Fir'aun untuk umat ini. Siapa tu? Siapa itu? Kalau dah ini pun Nabi isytihar, Nabi declare, ini pun juga kira Fir'aun juga ni. Siapakah gerangan manusia tersebut? Siapa? Qarun tahun bila? Ni zaman Nabi Muhammad SAW. Qarun. Sian Qarun. Tak kena kan tu. Qarun pun kepala batu juga. Dia dalam bab harta. Kalau Fir'aun bab jawatan, pangkat. Ni zaman Nabi Muhammad SAW. Ustaz tak payahlah tanya lebih-lebih ke ada hadiah pun. Okeylah, saya bagilah jawapan. Jawapannya adalah Abu Abu apa? Abu Sayyah pula. Abu Jahal. Abu Jahal ini dia juga digezek pula. Dia juga dikategorikan sebagai Fir'aun. Dia Fir'aun. Fir'aun tu. Fir'aun untuk umat ini. Sebabnya dia tu dikategorikan juga sebagai pernah dengar kan? Abu Jahal pernah dengar kot dalam senarai-senarai nama-nama abu ni. Salah satu yang abu yang tuan-tuan kena tahu Abu Jahal lah. Abu Jahal ni kalau terjemahnya, Abu tu bapa, Jahal tu bodoh. Jahil Jahal bodoh. Bapa punya bodoh. Bodoh maknanya bersangatan bodoh. Tapi kalau tuan-tuan kaji dia punya background dia, latar belakang dia ni bukanlah calang-calang punya orang. Dia ini gelaran dia namanya itu Amru bin Hisham bin Mughirah. Atas IC dia, surat beranak dia. Amru bin Hisham bin Mughirah, suku Makhzum. Gelaran asal dia daripada muda Abu Hakam. Abu Hakam maknanya bapa kecerdikan. Cerdik. Dia ni memang geng think tank lah. Kalau mana-mana meeting untuk apa-apa isu ke apa, ialah isu membabitkan negara ke apa, dia antara yang akan dipanggil. Sebab idea dia tu bukan out of the box lah, without box. Tak faham lah. Orang Bandar Rincing ni banyak orang putih sini, saya tahu. Faham sekolah orang putih. Tak pun cikgu dia nama cikgu putih. Tu je lah. Dia ni cerdik. Akan tetapi macam mana ustaz daripada cerdik jadi bapak bodoh pula ni? Dan yang panggil bapak bodoh Abu Jahal tu bukannya siapa-siapa, Nabi sendiri. Dan Abu Jahal pun okey ya, Nabi panggil apa? Macam mengaku pula dia tu memang bodoh sungguh. Kerana tindakan dia membunuh keluarga Sumayyah dengan keadaan yang paling tak masuk akal. Yang tak sepatutnya seorang budak best student, budak cerdik buat macam tu. Tahu kan dia buat macam mana kan? Dia sula besi tajam panah, dia tikam, dia melalui lub punggung, keluar ke mulut. Awak sekolah tinggi, belajar cerdik, apa punya perangai ni? Memang layaklah bodoh tu untuk dia. Bapak bodoh. Maka akhirnya panjang pula kan nanti jadi tajuk Abu Jahal pula ni. Sampailah dia nak mati, dia nak meninggal dunia tu. Dia bukanlah meninggal dunia akibat apa, lalah dipancung oleh tentera Islam. Masa nak oleh para sahabat lah, nak dipancung. Sebelum kepala dia nak dipancung, maknanya dia dah waktu tu dia dah surrender habis dah. Surrender habis dah. Dia dah tak ada kawalan dah. Selama ni ramai escort dia. Kita nak lalu tepi pun tak berani. Ton. Ni tak ada tonton. Kau tinggal seorang aja. Maknanya hidup atau mati waktu sekarang ni. Ada apa-apa nak cakap? Any last word? Sebelum nak dipancung, itu kapal kasih potong, ada apa nak cakap? Ni yang kata Abu Jahal tuan-tuan. Dia kata apa? Tolong bagi tahu Muhammad dua benda. Pertama, aku benci dia. Aku sangat benci Muhammad, nombor satu. Kedua, bagi tahu dia, aku dengan dia, aku lagi hebat. Aku lagi hebat. Tu saja. Sok kena pancung. Dibawa kepala dia menghadap Nabi. Sambil dipegang kepalanya itu, ya Rasulullah. Ni Pak Long ni. Tuan-tuan tak payahlah tengok tangan saya macam ada sungguh kepala tu. Macam ada sungguh. Tak menghayati sungguh tuan-tuan ya. Tengah-tengah hari biasa lena waktu ni. Ni Rasulullah ini ni. Pak Long ni, dia sebelum dia mati, dia kata dia menyampaikan pesan. Hak tadi itulah. Tu yang Nabi kata, ini Firaun untuk umat ini.
Dak, Firaun pun tadi kita cerita apa? Nak mati, ada terdetik rasa macam nak kembali lah. Tapi tak clear ayatnya tu. Dia nak kembali juga. Tapi yang si Abu Jahal ni dah diberi peluang. Kau ada apa pun nak cakap ke apa? Asyhadu alla ilaha illallah ke apa? Dah. Benci Nabi sampai mati. Dahsyat semua. Degil. Kepala batu macam tu tuan-tuan. Dan ingatlah dalam dunia hari ni, dunia moden hari ni pun ada manusia macam ni. Sampai mati takkan tunduk pada kebenaran. Walaupun sudah dihidang depan mata. Takkan sesekali. Oh, takutnya tuan-tuan, orang jenis keras kepala macam ni, yang juga perangai ini dulunya iblis yang berperangai macam ni. Maka ketika Allah Ta'ala tanyakan pada dia, apa yang menyebabkan kau tak mau sujud kepada Adam ni? Apa masalah kau ini yang kau menghalang kau daripada mengikut perintah aku ini? Apa masalah? Kata apa nama tu? Iblis dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku ngadam aku lagi bagus. Satu. Macam nak lebih kurang je ayat Abu Jahal tadi. Aku dengan Muhammad aku lagi terror. Aku lagi power. Ini iblis. Aku dengan malaikat, aku dengan Adam, kata iblis, aku dengan Adam, aku lagi bagus dari semua segi. Semua aku, potensi aku lagi hebat daripada dia. Satu. Dan yang kedua, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku api, dia tanah. Aku api, dia tanah. Aku dicipta daripada api. Api lagi dahsyat daripada tanah. Tanah senyap itu, api marak. Rupanya jenis manusia keras kepala ini juga suka membangkitkan isu latar belakang. Itu poin yang ketiga. Manusia jenis keras kepala ni apa? Dia kalau bersembang dengan dia, ataupun kalau ada benda yang dia tak puas hati, dia suka membangkitkan isu latar belakang. Faham tak? Contoh, satu orang datang tegur dia, maaflah Haji, saya pun tapi saya nak cakap sikit lah. Tak, sekarang ni kau belajar mana? Kau tahu tak aku dulu belajar mana? Faham tak? Membangkitkan isu latar belakang pendidikan. Atau nanti kau tahu tak aku ni, kau tahu tak bapak aku siapa dulu? Kau tahu tak bapak aku siapa? Batu nisan duk ada lagi, elok lagi tu. Nama tak hilang lagi tu. Membangkitkan isu latar belakang keturunan. Itu jenis kepala batu tu. Orang dah nasihat, terima. Apa masalah tak mau terima nasihat orang ni? Walaupun ia datang daripada orang yang mungkin kita rasa hingusan lagi kau nak nasihatkan aku ni. Tapi dah dia cakap tu benda yang betul. Terima. Apa tu, Imam Abu Hanifah, tuan-tuan pernah dengar kisahnya. Dia pernah ditegur oleh satu orang budak. Masa tu budak tu dia tengah pakai kasut yang wallahu a'lam lah dalam kisah tersebut. Maknanya kasut yang mungkin licin ke. Macam kalau kita kan ada setengah-setengah surau kan, dia ada terompah kayu tu. Yang pakai tu pula budak, tak gayat kita tengok. Elok-elok sikit pakai tu, takut licin kan. Kesian anak orang pun, anak orang juga kita kesian juga budak kan. Jadi Imam Abu Hanifah ni nampak budak tu pakai kasut tu dengan licinnya gitu. Dia pesan lah, wahai anak kecil, dek, tu hati-hati tu pakai kasut tu, takut licin jatuh nanti. Pesanan satu orang tua pada anak. Biasalah pesanan biasa, bukan tegur nak pakai dalil apa pun. Budak tu dia tengok tu, dia kata, oh ini Imam Kabir ni. Budak tu mungkin barangkali peminat setia ceramah-ceramah Syekh tu. Jadi dia macam teruja. Yang tegur ni bukan Tok Siak mana, orang Tok Bilal mana, ini imam hebat ni, Imam Abu Hanifah. Jadi dia pun, wah tuan ni Imam Kabir, ini Syekh besar ni. Lalu kata Imam Abu Hanifah kata, gelaran Imam Kabir ataupun Imam besar itu orang yang bagi, bukan aku nak, bukan aku request. Orang bagi gelaran tu, bukan aku nak pun. Tapi yang sedap reply daripada budak tu. Budak tu kata, betul, gelaran imam besar tu orang yang bagi. Saya salah pakai kasut, jatuh longkang. Tuan salah pakai gelaran, jatuh neraka.
#deep. Sentak. Menangis Tuan Syekh tahu. Menangis. Sebab dia teguran tulus dari budak kan, hati jujur, mana ada budak ada dengki ya. Nak dengki apa, takkan dia nak pegang jawatan tu pula. Budak kan cakap suka hati dia nak cakap, tapi bagi orang yang hatinya tu terbuka, orang ada hidayah dalam hati ni, nasihat tu walau dari anak kecil pun dia boleh terima, boleh menangis tuan-tuan. Ni ada orang 2, 3, 4 jam dengar kuliah pun tak terasa lagi. Tak ada feeling ni leh. Kau cakap je lah ustaz, lagi aku tak dapat berbual lambu, aku duduk je lah. Kau nak cakap kau bantai je lah ustaz. Kepala batu tu bukan aku, orang lain. Hanya tu. Jadi itu yang tak berapa nak berubah tu. Marilah Ramadan, marilah Covid, tak berubah itulah perangai. Maka Nabi SAW menyebutkan bahawa tanda-tanda orang saya ni sampai ku apa ni? Ku 4 ke apa? Jangan tuan-tuan, lama-lama makin menunduk nanti ni. Jadi Nabi sebut tanda-tanda orang yang terang-terang sombong punya orang, action baby lotion punya perangai, iaitu batarul haq wa ghamtun nas. Pertama, dia menolak kebenaran. Yang kedua, dia meremehkan manusia lain. Walaupun Imam Ghazali pecahkan lagi, meremehkan manusia lain tu dalam banyak lagi cara. Berkemungkinan termasuk juga melerusi body language, gaya badan. Kita dengan kawan dalam surau, dalam masjid atau di mana-mana lah, mari satu kawan baru masuk, kita pun psst. Faham tak? Ada membawang, ada kutuk, tak ada, isyarat saja. Kawan tu dia tertengok, dia ternampak kita dah buat mencebik itu. Yang tu pun termasuk meremeh manusia lain. Tapi dalam erti kata bergurau lain. Kan? Umur geng-geng pencen. 60, 50 lebih, 65 mah. Kawan seorang ni isteri baru meninggal. Berdegar-degar cerita dalam WhatsApp, orang duk provoke dia menikah lah, jangan biar hidup tu sunyi, rugi apa. Selagi ada buat je, selagi boleh. Dia kata dia tak mau, lalah dia menikah sungguh. Heboh orang, kahwin pula musim KP. Dia menikah sungguh. Jadi dia pun datang masjid pertama kali sejak bergelar pengantin. Jadi kawan-kawan dia itu. Yang tu kira macam sombong ke apa ni, meremeh ke orang kan? Tak, tu gurau. Tu melawak. Okey. Ini yang memang macam menganggap dia ni tak ada apa, dia ni macam memandang rendah pada manusia lain. Tu jangan. Kalau tidak duk mengata ke orang, sendiri pun ada batu juga. Tuan-tuan ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah iblis juga, setelah mana dia dengki, dia sombong, dia rasa dia hebat, dia gah sangat, maka apa tindakannya? Dia pergi mendatangi Nabi Adam dan juga Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa. Dia mengadap mereka ini dengan tujuan apa? Dia dapat tahu bahawa Nabi Adam dan Hawa ada benda yang dia orang kena pantang. Atau dia orang tu sedang dalam pantang satu benda. Iblis ni maupun syaitan, yang tu yang dia nak koyak kita tu. Dia nak bagi kita koyak yang tu, benda yang kita pantang. Macam tuan-tuan sekarang pantang apa? Murtabak, kuih tiaw goreng, popiah basah, popiah apa. Jadi benda tu halal. Istirahat rumah tu jakim punya halal. Tapi kerana selagi matahari tu ada, pantanglah bagi kita. Geng-geng pantang ni yang dia nak kacau ni. Pantang apa lagi? Bini orang pun pantang juga. Tapi bini orang tu cerita lain. Bini sendiri pun tak boleh bulan Ramadan. Kecuali 7.20, tak tahu sini gua apa kan. Itu boleh lah. Jadi yang tu dia nak kacau. Nabi Adam dan Hawa yang dipantangkan apa? La taqrabu hazihi syajarah. Jangan kamu hampiri ini pokok. Pokok tu jangan pergi dekat. Kalian semua jangan pergi pokok ni. Buahnya apa, jangan pergi ambil. Tak boleh. Jadi iblis pun seolah-olah macam dapat satu poin. Pokok. Dia lemah kat pokok. Tunggu. Maka apa perangai orang dengki tadi?
akan mencari jalan macam mana nak jatuhkan orang yang dia dengki tu. Betul tak? Betul tak? Tak berapa nak mengaku. Dia akan cari jalan macam mana aku nak bagi dia jatuh. Buatlah karakter assassination ke, faham? Membunuh karakter, buka balik cerita dulu muda-muda dia ni dulu apa dia ni apa, untuk nak bagi dia tak sampai nikmat tersebut. Macam-macam dia akan buat. Maka bagi iblis tadi, dia pergi mengadap Nabi Adam dan Hawa, dan dia pun dia tahu Nabi Adam dan Hawa ni, kita kan manusia, sampai hari ni pun kita pun ada perangai-perangai macam tu. Nabi Adam dan Hawa, buah tersebut yang dilarang daripada makan, daripada dekati tu, Allah Ta'ala ada bagi tahu tak sebab apa tak pergi dekat? Kok tuan-tuan belajar lagi ke apa, ada jumpa tak? Jangan pergi dekat pokok ini sebab pokok ni banyak duri ke, banyak racun ke. Allah Ta'ala ada sebut tak? Ada sebut tak? Tak ada kan? Allah kata apa? Jangan pergi dekat, betul tak? Okey, pelajarannya apa? Dalam dunia ini, segala yang Allah tetapkan, kalau dah haram tu haram lah. Tak payahlah tanya why. Kenapa? Dah Allah kata haram loh, faham tak? Allah kata haram lah. Dalam Quran, pokok yang Allah larang daripada pergi dekat tu, ada Allah sebut pasal apa? Diharamkan ataupun dilarang daripada pergi dekat. Ada sebut sebab apa? Tak ada pun. Allah suruh nak tengok ketaatan kalian semua ni pada aku. Kalau pokok pun tak boleh nak tahan, yang lain-lain macam mana? Seolah nak ajar begitu. Jadi iblis dia pergi menghadap Adam dan juga Hawa, dan dia siap bersumpah lagi. Adam dan Hawa, makanlah buah tu. Makanlah. Korang kalau makan tu banyak kelebihan dapat nanti. Walaupun buah tersebut ada yang menyebutkan kata namanya adalah khuldi. Wallahu a'lam. Khuldi itu maksudnya apa? Kekal. Manusia bab-bab kekal lemah. Betul tak? Bab-bab kekal ni dia lemah sikit. Ingin kekal remaja? Ingin kekal cantik? Hanya 3 kali dab terus kekal cantik, muda remaja. Oh, lemah. Ingin kekalkan jawatan? Kekal cantik tadi tak perasan sangat, pasal tu kes perempuan. Dia lelaki, dia lain. Ingin kekal muda walau sudah 70? Shopee. Jam. Habis Ustaz, Shopee tu iblis ke? Dah. Habis dia kata Ustaz marah sangat ke Shopee? Dah. Nak beritahu jangan mudah terpedaya. Dan iblis je tu lah. Wallahu alam lah apa yang dia cakap kat Hawa dan Adam tu. Sama ada engkau ni kekal nanti kau tak ke mana dah apa, begitulah dia pesan. Tapi yang sedapnya iblis tu, dia bukan setakat bagi satu dia menghasut je. Hasutan dia tu dibalut dengan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah wallahi depan kamu berdua ni, aku di kalangan penasihat. Tu ayat Quran tu. Allah rakamkan iblis dia bersumpah atas nama Allah. Dia cuba kaedah pertama dengan memberikan satu bentuk logik. Kau makan buah ni, kau akan dapat sekian-sekian. Tak makan juga. Pakai modal lain lah. Wallahi, kau makan, kau akan jadi itu ini. Ada setengah manusia, kalau setakat bagi logik saja, dia tak boleh terima. Tapi kau sandar pada Allah, dia bunyi kuat. Maka kita dalam dunia hari ni hati-hati ya. Puak-puak yang senang-senang bersumpah ni, tuan-tuan jangan duk mudah sangat. Tak kalau dia menipu, dia sumpah tu. Iblis dah lama sumpah. Dia baru buat hari ni. Siapa dia tu Ustaz? Tak tahu. Jenis bersumpah pakai nama Allah ni, perangai iblis dah buat lama dah. Dah lama dah buat. Yang menyebabkan akhirnya Nabi Adam dan Hawa juga terpedaya akhirnya. Tapi adakah Allah Ta'ala membiarkan begitu saja? Akhirnya diturunkan iblis sama Nabi Adam dan Hawa ke dunia ini. Dia yang sedapnya lagi, iblis itu masa dia nak gelincirkan Nabi Adam dan Hawa daripada nikmat tu, dia ingat dengan dia buat tu, Nabi Adam dan Hawa aja turun ke bumi.
Dengan dia sekali pun turun. Sibuk sangat nak menurunkan orang. Dengan kau sekali turun padan muka. Tapi yang syok lagi ketika dia diturunkan ke bumi sekali dengan apa semua ni, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Adam dan Hawa ni semua, dia tak mengaku lagi. Kau dah buat salah, ngaku je lah, bukti dah ada. Tak mau mengaku lagi. Apa yang dia kata? Qala rabbi bima aghwaytani, hey Tuhan, kau punya pasal aku jadi sesat. Dulu elok dengan nikmat sejak kehadiran Adam ni, habis dah aku punya kebahagiaan selama ni, merampas kebahagiaan aku. Tu. Dia salahkan siapa? Dia salahkan siapa? Iblis salahkan siapa? Allah. Punya korang aja tak sedar diri. Nikmat dapat hidup tu Allah yang hidupkan, kau tak sedar diri. Ada tak manusia macam tu? Dia buat salah, dia salahkan orang. Apa yang bagus? Belajarlah daripada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Sambung. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami dah buat zalim pada diri kami. Kalau engkau tak ampunkan kami, jadilah kami jadilah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Apa ayat Nabi Adam? Kami buat zalim pada diri kami. Tak ada siapa-siapa yang menyebabkan, tak ada. Kami sendiri buat zalim. Yang pergi dengar cakap tu buat apa? Yang terpedaya tu kenapa? Sendiri buat salah. Ini bagus. Perangai Nabi Adam bagus. Jadi contoh. Jangan duk ikut macam iblis. Orang dah bagi tahu dah dia tu dah didapati bersalah, tak mau mengaku lagi. Nabi Adam dia sendiri mengaku bahawa dia melakukan kesilapan, dan kesilapan Nabi Adam itu diterima Allah, atau taubat Nabi Adam diterima Allah Ta'ala. Maka itulah yang menjadi iktibar buat kita. Jangan sesekali jadi manusia yang berkepala batu. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat ini saya tuan-tuan, sembang-sembang kita, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Walau ada yang nampak macam habis dah Ustaz, cukuplah 2-3 orang nampak bengkok dah tu, gini dukuk ni dia payah nanti ya. Jadi kita akan akhiri tazkirah kita ini dengan bacaan doa yang mana saya baca ke macam mana? Doa ya okey. Kita akan bacakan doa, yang doa ini pun kalau nak diikutkan sering dah kita baca dalam tiap kali semayang pun, tapi kita baca kali ini fokus kita adalah minta Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada wabak yang sedang melanda ini, dan Allah Ta'ala berikan. Dia sebenarnya yang kita rindu ni masjid ya. Apa-apa jadi pun sebenarnya kita nak ke masjid tu, sebenarnya rindu yang ni sebenarnya. Takat suruh tembak dari pula cakap orang kampung pula, imbas suhu tu tak ada masalah. Tulis nama Tenyeh Mai Sejahtera tak ada masalah, buat je. Terlupa sejadah patah balik ambil pun tak apa. Janji dapat mengimarahkan masjid ni yang kita rindu sangat-sangat ni. Itu je doa pada Allah. Ada orang tanya, Ustaz boleh ke dikala dunia ni sedang dipenuhi dengan wabak ni kita terselamat? Tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim kan dilempar masuk ke dalam api oleh Namrud kan. Tapi yang syoknya Allah Ta'ala suruh apa? Api itu jadi apa? Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, sejuk. Dan sejuk jangan beku pula. Sejuk dan selamat aku punya Nabi tu. Kan? Maknanya apa? Dalam kenapa Allah Ta'ala tak api padamlah engkau? Tak, api still marak, tapi Nabi Adam selamat. Maka dalam konteks kita pada hari ini, wabak masih marak, tapi kita yang dalam suasana itu Allah selamatkan. Tu maksudnya doa yang tu. Pasal kadang orang dia nak doa apa Ustaz, doa pun minggu depan pakai gelamping pula lah. Jangan macam tu. Tawakal pada Allah tu tetap kena ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim arzaqana wa sallim ajsadana wa sallim ikhwanina minal muslimin wa muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dargi syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan salah silap ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang istiqamah dalam amalan kami. Kurniakanlah kemanisan dalam ibadah, dalam setiap amalan yang kami lakukan ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, serba kekurangan. Ada ketikanya kami tidak mampu untuk berhadapan dengan keadaan yang sukar ini ya Allah. Ya Allah, oleh itu berikanlah kekuatan pada kami, kesabaran buat kami, keteguhan dan kemantapan jiwa kami untuk berhadapan dengan segala ujian-ujian yang Engkau izinkan berlaku ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada pelbagai bentuk penyakit dan wabak, penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila dan segala wabak-wabak yang berbahaya. Ya Allah, jauhkanlah daripada hati-hati kami perasaan dengki, persengketaan dan kebencian di antara kami. Oleh itu ya Allah, suburkan jiwa kami dengan kasih sayang, semangat silaturahim, ukhuwah persaudaraan, nasihat menasihati di antara kami atas nama-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kebaikan buat seluruh yang senantiasa mengimarahkan ataupun yang senantiasa menginfakkan hartanya ke jalan-Mu ya Allah, dan tidak pernah kedekut untuk menyumbang ke jalan-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Sebelum berakhir, ada satu lagi makluman. Ni sekadar makluman sajalah, khususnya buat penonton-penonton di Facebook juga. Tahun ini saya dan juga pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia, kita akan menganjurkan korban di luar negara, yang mana korban tersebut untuk satu bahagian RM390 sahaja. Walaupun di luar negara, asnaf di Malaysia pun kita akan santunilah. Dan ini pun, program ni telah pun kita buat pada tahun sudah dengan cemerlang. Syukur Alhamdulillah dengan berkat sokongan dan juga penyertaan ramai orang lah. Dan pihak Yayasan Budi ni juga, bukan saya saja, juga dibariskan oleh ramai lagi asatizah yang lain. Ustaz Datuk Kazim Ilyas, Ustaz Jafri, Ustaz Syamsul Debat, dan Ustaz Badli Shah Alauddin. Ramai lagi lah. Kami semua mengajak masyarakat untuk sama-sama kita membantu di luar sana. Jadi caranya dengan ada nombor telefon lah kalau yang menonton di Facebook ya, dengan pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Terima kasih sekali lagi pada pihak masjid. Semoga Allah Ta'ala berikan rezeki dan peluang kita jumpa lagi lah ya, pada lain-lain kesempatan. Selamat menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Hanya Allah saja yang mampu membalas pahala dan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran buat kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.